أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد الحمد لله الذي أحيانا ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehidupan baru yang Allah kurniakan pada hari ini. Moga-moga kita sedar bahawa di penghujung pertemuan kita hanya kepada Allah lah tempat kita kembali. Jadi kita berjuang dan berazam serta berusaha untuk memanfaatkan saki-baki usia kita yang masih lagi dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, insya-Allah meneruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Minta maaf banyak maghrib tak dapat datang ya, sampai di separuh jalan sangkut jam ni, tak tahu nak cakap zaman sekarang. Dulu gatri, tempat jin bertendang, manusia suka hati je lalu highway tu. Tapi sekarang ni semenjak Elmina dah naik perumahan kiri kanannya, gatri pun jam. Highway utara tu, selatan tu memang plus, memang tak boleh cakap apa dah. Bukan sekali ya, saya nak pergi ke bandar Masjid Baru Bandar Bukit Raja, sangkut patah balik. Nak datang sini sangkut patah balik. Dah lah nak dapat U-turn tu susah. Allahu Akbar. Dan Alhamdulillah hari ni kita ada 16 hari bulan, hari Malaysia. So kita gantilah kita punya kelas pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin ya, Riyadhus Salihin, taman orang-orang saleh. Moga-moga bila kita duduk sibuk belajar bagaimana memilih tempat taman orang-orang saleh, insya-Allah moga-moga kita dapat ya nilai kesalehan dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita sambung pengajian kita di dalam bab baru, iaitu dalam bab kelebihan membaca Al-Quran, kelebihan berzikir, kelebihan berdoa dan juga kelebihan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Bab kelebihan ni biasanya lah kita, Allah bila dia bagi satu-satu ibadah, maka dia akan cerita kelebihannya dan dia akan cerita hadiah dan kesan daripadanya. Disebabkan manusia memang perangai dia macam tu. Kalaulah tiba-tiba datang masjid ini, datang masjid kena bayar tiket RM1 baru masuk ke dalam masjid, hukumnya haram lah, tak ada harapan lah kita datang. Kan ya? Kalaulah datang masjid ni tak dapat pahala, datang aja. Datang aja. Tak ada harapan lah. Disebabkan manusia itu Allah memang jadikan khuliqal insa wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah cipta hamba dalam keadaan yang dhaif, dia sentiasa menanti. Okey, tak apa, suruh aku buat macam ni, tapi apa yang aku dapat? Memang perangai manusia macam tu. Sebab itu Allah akan cerita, kamu baca Quran sekian, apa kelebihan yang kamu akan dapat? Kamu berzikir, apa kelebihan yang kamu akan dapat? Kamu berdoa, apa kesannya nanti? Dan kamu berselawat, apa syafaat yang kita perolehi? Begitulah sifat manusia yang menunggu-nunggu. Macam kita pergi kerja lah, tiba-tiba company kata ada kerja kosong, tapi datang kerja je lah, gaji tak ada. Memang tak akan ada lah. Begitu keadaannya. Orang panggil kita gotong royong. Kerana Alhamdulillah sebahagiannya gotong royong sungguh sebab dia mengharapkan pahala.
Sebahagiannya dia datang dah elok dah habis, bila dah buka bihun goreng baru dia sampai. Itu nikmat. Maka kita tengok kelebihan Al-Quran dulu pada orang yang membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Isra pada surah yang ke-17 pada ayat yang ke-88. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu, imam terkemuka salah seorang daripada mazhab Imam Syafi'i ini, dia tak mula dengan pandangan dia, tapi dalam kitab dia mula dengan Al-Quran dan hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la in ijtama'atil insanu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira." Surah Al-Isra surah 17 ayat 88. Katakanlah, qul. Ayat ni mula dengan qul. Dalam Quran bila sebut ada kalimah qul, qaf dengan lam, katakanlah. Apa maksud katakanlah itu? Ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu. Qul tidak ditujukan kepada orang lain. Kenapa? Sebab Al-Quran ditujukan khas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan juga sekalian jin berkumpul dengan tujuan untuk membuat atau juga mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan dapat membuat atau mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun sebahagian mereka menjadi sebahagian yang lain menjadi pembantu. Dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 88, Allah bagi tahu kepada kita, wahai Muhammad, bagi tahu kepada umatmu, bagi tahu kepada kita. Apa dia yang bagi tahu? Bahawa seluruh manusia atas muka bumi ini, seluruh manusia, kumpul yang hidup maupun yang dah mati, bermula daripada zaman Nabi Adam sampailah manusia terakhir yang mati akibat cinta kepada lembah emas dalam hadis tu, yang mati yang terakhir itu, semua tu berkumpul, bercampur pula dengan seluruh jin untuk mencipta ayat seumpama ayat Al-Quran. Maka Allah cabar kita, takkan dapat seorang pun akan melakukannya, biarpun jin bantu manusia atau manusia bantu jin, tidak pernah akan mungkin. Sebab itu bila kita baca Al-Quran, Allah mulakan awal-awal dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, yakni selepas surah pertama Al-Fatihah. Alif Lam Mim. Lepas tu apa? Zalikal kitabu la raiba fi. Inilah kitab yang di dalamnya tak ada ragu-ragu. Ini dah kitab yang di dalamnya tak ada kekurangan, tak ada kebengkokan dan tak ada kesesatan, melainkan semua yang pasti. Tuan-tuan perempuan cuba tengok dalam kitab agama lain. Mana ada kitab agama lain yang berani mengaku inilah kitab yang semuanya betul, tak ada salah, tak ada satu pun. Hanya Al-Quranul Karim. Dalam keadaan dalikal kitabul la raiba fi, dalam keadaan kita ni percaya bahawa Al-Quran tak ada ragu-ragu. 65 tahun dah kita merdeka, hukum Al-Quran tak dapat juga kita terjemahkan di dalam negara kita. Sedangkan kita duk baca zalikal kitabul la raiba fi. 65 tahun dah kita merdeka daripada British, tapi rupanya kita tak merdeka lagi daripada penjajahan yang dilakukan oleh kaum dan penganut agama kita sendiri. Maka sebab itu bila bercakap tentang kemerdekaan, ya mungkinlah orang British pi, tapi yang tinggal pun lebih kurang perangai dengan British.
Malah yang tinggal itu lagi memiskinkan rakyatnya berbanding British. British dia pergi, tak boleh buat apa dah. Bawa apa pun tak boleh dah. Tapi mai-mai ganti pula tu. Ganti siapa? Orang kita. Tapi perangai macam British. Dia memiskinkan. Yang menzalimi rakyatnya. Begitulah keadaannya. Maka sebab itu pada hari ini, bila kita baca Al-Quran dengan sekadar baca, macam Al-Quran, sekadar Al-Quran itu jadi bahan pertandingan sahaja. Akhirnya lahirlah kelas-kelas taranum Al-Quran yang melahirkan juara-juara dalam bacaan Quran tanpa memahami isi kandungan Al-Quran, tanpa berjuang untuk membangunkan hukum Al-Quran dalam kehidupan. Esok naik lagi satu puak yang menggunakan Al-Quran sekadar untuk jampi nang butinang kui butikui. Hanya guna Al-Quran ni ya untuk menjauh, kononnya ada penyakit. Ada penyakit yang mana kita pun binalah satu syarikat, satu perkhidmatan rawatan Islam contohnya. Oh, begitu begini, begitu begini, kita buat macam-macam lah. Ada pula rawatan sekarang ni menggunakan video call. Seorang duduk di Kelantan, seorang duduk di KL, boleh jampi. Woi, dahsyat betul ni pak. Nabi tak boleh buat macam tu. Oh, cukup dahsyat lah. Ya, boleh bercakap dengan jin. Nabi tak boleh cakap dengan jin, melainkan ada ketika-ketika yang Allah bagi ruang kepada dia. Begitu keadaannya. Tapi itulah, apabila Al-Quran cuma jadi bahan kepentingan duniawi. Ada di kampung-kampung atau di sebahagian tempat pinggir-pinggir bandar, ada orang mengambil upah Al-Quran baca di atas kubur. Yang tak sepatutnya kita buat. Yang betul-betul berlawanan dengan hadis Nabi. Nabi kata, wahai para sahabat, kalau kamu hidup sampai akhir zaman, kamu akan jumpa orang yang baca Quran dan menentukan harga dan upah untuk bacaan mereka. Ada orang macam tu, yang baca Quran bukan orang biasa, pakai serban, pakai jubah. Bukan orang biasa. Ya, satu hari 10 juzuk, bayang, paling tidak 45,000. 3 hari 30 juzuk, 15,000. Senanglah kita. Sebab itu kalau kita belajar dalam ijtihad dan fatwa mazhab Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i sendiri, dia mengatakan bahawa membaca Al-Quran dengan diniatkan untuk disampaikan kepada si mati, maka Imam Syafi'i kata tak sampai. Cuba baca dalam kitab kitab induk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata tak sampai. Kerana Allah itu maha adil. Adil bagaimana? Adilnya adalah kalau dia beramal, maka di dunia kalau dia baca, akhirat dia akan dapat. Tapi ada orang di dunia dia tak baca, tapi dia kaya, dia wasiatkan 1 juta kepada pusat tahfiz, hampa baca tiap-tiap hari 30 juzuk selama 10 tahun. Untung orang duduk dalam tu kalau sampai. Cuba kita mengambil pandangan daripada ulama' lain. Ya, sebahagiannya ulama' mazhab Imam Hanbali, mereka mengatakan bahawa bacaan Al-Quran itu boleh dikiaskan sebagai doa. Ya, maka boleh sampailah. Tapi hakikatnya tak. Yang hakikat yang sampai kepada si mati cuma 3 perkara saja. Itu termaktub dalam hadis yang sahih. Yang pertama sekali, sadaqatun jariyah. Sama ada menggunakan harta si mati atau harta orang hidup niat untuk si mati. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yang si mati cari waktu hidup, guna waktu hidup, dan ketika dia mati orang pakai ilmu tu. Dan yang ketiga, doa anak yang saleh. Yang tu saja 3 perkara. Lain daripada tu tak ada. Melainkan ada 3 benda-benda lain yang berkaitan dengan itu. Tuan-tuan perasan tak? Nabi letak tangga pertama doa anak yang saleh dulu. Dia letak sadaqatun jariyah dulu. First kali. Ilmu yang manfaat, hidup dan mati. Kenapa? Adakah Nabi sebut saja-saja? Tak. Kerana sadaqatun jariyah boleh dilakukan oleh semua orang. Dia boleh sedekah. Senang. Sebab tu dia letak tangga pertama. Ulama' boleh buat, ustaz boleh buat, orang awam boleh buat, siapa driver lori pun boleh buat. Ilmu tu akan sampai selepas kematian pun sampai.
Sebab tu dia letak yang tangga pertama. Tangga tu mudah. Tangga kedua, iaitu ilmu yang manfaat. Yang ni tak semua orang dapat. Guru ada, ustaz ada, alim ulama ada, tukang ceramah ada, dan orang yang menyampaikan ilmu ada. Orang biasa dia tak mampu, melainkan dia berpegang kepada balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku, kata Nabi, walaupun cuma satu ayat. Cuma pahala dia tak banyak. Orang awam dia bagi tahu isteri dia, bagi tahu anak-anak dia. Tapi penceramah dia pahala dia besar sikitlah. Dari sudut tu. Susah tak? Itu sebahagian dapat, sebahagian tak dapat. Last kali doa anak yang soleh, lagi susah. Lagi susah. Nak dapat doa anak yang soleh, maka cukup-cukup susah. Ada anak yang soleh tapi tak berdoa. Ada anak yang kuat berdoa tapi tak soleh. Maka jadi hak mana kita kena pulun? Tu yang pertama tadi, sadaqatun jariyah. Baik. Sebab itu dalam Al-Quranul Karim, ulama menggambarkan bahawa yang pertama, tugasan pertama kita terhadap Al-Quran adalah baca. Iqra. Kenapa nak baca? Sebab lepas baca baru masuk kategori yang kedua, faham. Masalah kita sampai hari ini, baca tak faham-faham. Akhirnya kita tak dapat ilmu daripada Al-Quran. Sedangkan ilmu yang paling sahih adalah dalam Al-Quran, 30 juzuk, 114 surah, 6,236 ayat. Semua dalam tu komplit. Apabila manusia sekadar membaca Al-Quran dalam Al-Lughatul Arabiyah dan mereka tidak memahami dalam Al-Lughatul Malayuwiyah, Wal-Lughatul Jawariyah, Wal-Lughatul Banjariyah, maka manusia boleh baca Quran sahaja, tapi ilmu yang paling sahih dia tak dapat. Sedangkan Al-Quran menceritakan seluruh cerita dalam tu. Apa yang tak ada, semua ada dalam Al-Quran. Maka sepatutnya Al-Quran lah yang menjadi guru paling awal kepada kita untuk kita baca dalam bahasa Arab, memahami dalam bahasa Melayu. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya saya kata bacalah terjemahan Al-Quran untuk mahir tentang agama. Hari ini kita tak faham agama kita disebabkan kita mengambil Al-Quran sebagai Iqra. Iqra maksudnya apa? Iqra, kenapa Allah bagi tahu kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu yang mencipta itu, supaya Nabi bila baca dia dapat pesanan daripada Allah Taala. Kita baca tapi tak dapat pesanan daripada Allah Taala. Baca sadaqallahul azim, lepas tu mengata ke orang, baca, lepas baca hukum Al-Quran tak mau pakai. Baca surah An-Nisa, berapa banyak ayat Al-Quran cerita tentang hukum faraid, tak mau, nak bagi sama banyak juga. Faraid tak bagus rupanya, tak bagi sama banyak, tak bagi sama rata. Itu manusia. Ya, maka ketahuilah, ulama kata tugasan kita ada 5. Tugasan pertama adalah baca Al-Quran. Kenapa baca? Masuk tugasan kedua, selepas kita baca dan kemudian kita faham apa sahaja ilmu dalam Quran. Contoh, tuan-tuan tak faham ilmu tentang zakat. Macam mana nak bayar zakat, bagaimana pembahagian dia begitu begini, maka apa kita buat? Kita pergi kedai, beli kitab. Kitab apa? Az-Zakah, tulisan Dr. Yusuf Al-Qardawi, yang diterjemah dalam bahasa Melayu. Kita pun beli kitab Az-Zakah. Kemudian kita baca tu, baru faham. Itu Al-Quran begitulah. Bila kita baca, maka kita kena faham. Baru itu namanya baca yang betul. Kalau kita baca sahaja dalam bahasa Arab, maka dia sekadar menjadi zikrullah, tapi dia tak bagi ilmu kepada kita. Bila dia tak bagi ilmu, maka kita zikir, beramal, tapi kadang-kadang tak sama dengan sunnah Nabi, tak sama dengan kemahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca
dan kemudian memahami. Setelah memahami, barulah kita beramal dengan hukumnya. Kalau faham, tak amal, lagi besar dosanya. Ya, baca untuk faham. Selepas faham, amal isi kandungan di dalamnya. Tak ada satu hukum melainkan hukum yang paling sempurna adalah hukum yang telah disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya, setelah kita beramal, maka kita perlu berusaha untuk menghafal. Cuba menghafal. Ya, satu, baca. Kedua, faham. Dah faham. Ketiga, amal. Keempat, cuba hafal. Kenapa hafal? Disebabkan bila kita hafaz Al-Quran, maka ilmu tu ada dalam dada kita. Ya, ilmu tu ada. Ini kita tengok benar cerita bagaimana Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali apabila sebahagian daripada kitab dia tu hilang, maka dibincangkan bahawa dia tercari-cari kitab dia, bahawa ada guru dia bagi tahu bahawa sesungguhnya buku tu kitab ilmu bukan ada pada kitab, tapi ilmu ada di dalam dada. Maksudnya seboleh mungkin ilmu yang kita belajar daripada kitab itu biar berada dalam kehidupan kita. Ada orang tanya dia kita, ustaz, macam mana saya nak bagi ilmu tu lekat pada saya? Mudah saja. Cerita dia setiap kali dapat ilmu, beramal dengan ilmu tu, maka ilmu tu lekat dengan badan kita. Setiap kali kita dapat ilmu tentang puasa sunat, kita amal puasa sunat, ilmu tu lekat dengan kita. Kita belajar tentang kebaikan Al-Quran, maka kita baca Al-Quran, ilmu tu lekat dengan kita. Kita tak akan lupa. Kita belajar tentang solat jenazah, maka kita usaha. Mana ada orang mati, kita usaha kawasan kita untuk solat jenazah. Akhirnya doa tu kita tak lupa. Tapi kalau kita memang belajar saja, kita pergi kursus pengurusan jenazah, termasuk belajar dalam bab solat jenazah. Tapi bila ada orang mati, kita jenis manusia yang tak berapa suka pergi ziarah orang mati dan tak mau solat jenazah. Walaupun Nabi pesan kepada kita orang yang solat jenazah dan bawa ke kubur, dia dapat pahala 2 qirat, iaitu pahala 2 bukit Uhud besarnya. Akhirnya orang Melayu gagal nak berdoa kepada doa di takbir yang ketiga. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madqalahu bil ma'i was salji wal barad wa naqihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnah wa min adzabin nar. Sama juga pada takbir yang keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Pasal apa kita sampai umur tua tak hafal? Nombor satu, kita tak berapa ambil peduli. Satu. Atau kita belajar, tapi ketika ada orang mati, kita tidak berusaha untuk beramal pada ketika itu. Akhirnya ilmu tu tak lekat dengan tubuh badan kita. Begitulah tentang Al-Quran. Kalau kita tak beramal dengan ilmu dari Al-Quran, maka kita sebenarnya tak faham isi kandungan Al-Quran. Kita kena hafaz supaya isi kandungan Al-Quran ada. Takat mana yang kita mampu, alhamdulillah. Kita tengok tu imam kita boleh hafal surah Sajdah, muda lagi. Agak-agak kita yang dah tua ni, berapa ayat surah Sajdah yang kita boleh hafal? Tu imam kita, saya duk rasa umur dia lebih kurang lewat 20-an tadi lah, lebih kurang. Dalam umur 25-26 dia berhafal surah Sajdah. Kita yang umur 75 tu, apa cerita? Dah 75 tahun dah duk tengok surah Sajdah, hafal ke tidak? Tak ada harapan. Kenapa? Disebabkan kita tidak berusaha
dan tidak meletakkan diri kita dekat kepada dia. Itu ya, kadang-kadanglah kita kena berjuanglah memperbetulkan. Baik, saya ulang balik, Al-Quran ni kita kena baca. Kenapa kita kena baca? Masuk yang kedua, untuk kita faham. Kenapa kita perlu faham? Masuk yang ketiga, kita perlu amal. Sebab Al-Quran bukan turun sebagai surat biasa, ya. Yang keempat, setelah kita beramal, kita cuba hafaz isi kandungan Al-Quran. Dan yang kelima, kita cuba ajar orang lain. Cuba ajar orang lain. Kenapa? Kerana ini juga termasuk dalam hal ilmu yang bermanfaat. Okey, itu kita jaga 5 itu. Ini mukaddimah sahaja dalam bab ni. Ya, mukaddimah sahaja. Nak bagi faham dulu bahawa Al-Quran jangan hanya baca dalam bahasa Arab. Saya suka bila buat rujukan, saya ambil kitab tafsir, melihat terjemahan dia. Di rumah, rujukan saya yang paling besar sekali adalah Sahih Tafsir Ibnu Kathir. Ibnu Kathir ada tafsir dia, kitab Tafsir Al-Azim Ibnu Kathir. Tapi dalam tu ada hadis-hadis yang dhaif. Jadi saya pilih mana? Kitab Sahih Tafsir Ibnu Kathir. Jadi kita balik rujuk, rupanya sekian-sekian, rupanya begini, rupanya begitu. Maka kita akan dapat nikmat yang besar. Contoh, apabila kita berpegang kepada ayat, ya, siapa-siapa yang baca ayat dia, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wala yaziduz zalimina illa khasara. Surah Al-Isra, surah 17 ayat 82. Contoh-contoh orang Melayu selalu ambil. Ya, yakni kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai syifa dan juga warahmah dan kasih sayang. Siapa tak ambil maka dia rugi. Akhirnya kita ni masa demam baru baca. Masa sakit kepala baru baca. Masa kita kena gangguan jin baru baca ayat Quran. Sedangkan Allah kata asy-syifa tu adalah kesembuhan dari sudut keimanan. Dulunya tak beriman, sekarang beriman. Keimanan dari sudut kesyirikan kepada tauhid kepada Allah. Keimanan dari sudut bid'ah kepada sunnah kepada Nabi SAW. Warahmah. Orang yang beramal dengan Al-Quran ni dia dapat kasih sayang. Bukan sekadar baca jampi yang tu tak. Apa ayat Quran yang kata siapa baca tatma'innul qulub, ya, maka dia akan mententeramkan hati. Maka bila dia hati dia tak apa seronok, baru baca Quran. Senang hati. Bila senang hati tak baca Quran dah. Itu perangai manusia, dia memang macam tu. Ya, maka hati-hati nah, kita nak bawa Al-Quran, saya ulang balik. Baca, faham, amal, hafal dan kemudian ajar kepada orang lain. Baik. Mukaddimah kita dapat share dengan tetamu dekat sini. Malah kita ada tetamu dalam Facebook 268 orang. Alhamdulillah. AJK pahala banyak hari ni. Ya, bila kita buat live macam ni, kita dapat pahala besar. InsyaAllah. Baik. Hadis yang pertama setelah mukaddimah, Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anhu, yang ada kitab yang meriwayatkan lebih kurang 600 hingga 700 ribu hadis. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, ya, dia ni meriwayatkan 600 ke bukan 600 hingga 700 ribu hadis. Tu punya dahsyat. Dan dia buat Sahih Al-Bukhari yang ada di dalamnya 7124 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada khilaf lah kat situ. Maka dia meriwayatkan daripada Sayyidina Uthman Affan radhiyallahu anhu, lalu beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Hadis riwayat Imam Bukhari
Nabi kata melalui kata-kata Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman bagi tahu sesungguhnya Nabi pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang belajar dan kemudian mengajar Al-Quran. Ruginya manusia kalau hidup dia tak termasuk grup pertama, iaitu grup orang yang belajar Quran. Ustaz, saya belajar Ustaz. Sampai bila? Sampai umur 6 tahun. Sekarang 66. Akhirnya baca dia tak tahu mana nun mati, mana apa, mana itu dia tak tahu. Panjang pendek dia tak tahu. Dia baca Quran ni boleh baca je. Tanda ni apa? Entah. Tanda ni apa? Entah. Ni mat asli ke? Bukan. Palsu. Tu jadi gitu. Kan? Bukan kita tidak tahu yang kita tidak tahu. Tapi kita membiarkan diri kita tidak tahu. Maka kita kena belajar. Belajar. Khairukum man ta'allamal Quran. Man ta'allamal Quran. Siapa-siapa yang belajar Quran. Belajar dari sudut membaca. Belajar dari sudut memahami. Belajar dari sudut mentadabur ilmu supaya dapat belajar dari sudut hafazannya. Dan kemudian belajar bagaimana nak mengajar orang. Dan Nabi kata itulah manusia yang paling baik. Manusia yang paling baik yang pertama adalah dia belajar Al-Quran. Manusia yang paling baik yang kedua adalah dia mengajar Al-Quran. Manusia yang paling baik sekali yang sentiasa belajar dan kemudian sentiasa mengajar. Dua kombinasi. Kita mampu belajar ilmu dunia sampai PhD, buat kajian, buat tesis 3-4 kali ulang. Tapi kita biarkan, kita dangkal dan mandul dalam ilmu Al-Quran. Sangat bahaya. Sebab tu kami di sekolah tahfiz, mula-mula sekali kami ajar anak-anak adalah Al-Quran. Ruginya kita apabila hantar anak ngaji Quran, nak bayar RM30 sebulan tu rasa mahal berbenar. Tapi masa pergi ambil tuition matematik dengan sains, tuition sejarah dan itu ini, satu mata pelajaran RM50, ambil 5 mata pelajaran RM250 sebulan, tak ada masalah dia bayar. Tak ada masalah. Kadang-kadang ada makcik sebelah rumah tolong ajar Quran pada anak dia. Dia bagi kain batik aja. Ada tu imam sebelah rumah mengajar Al-Quran anak dia. Dia bagi kain plekat aja. Kalau bagi kain plekat, gajah duduk boleh tahan. Ini bagi ni cicak duduk. Tak tahu beli di Thailand ke, pakai 2-3 kali perak koyak. Al-bakhilun wal kedukutun manusia. Cukup jahat. Ya. Kami, isteri saya ada kat belakang. Ada dekat belakang tu. Ya. Dia mengendalikan 72 atau 74 orang yang mengaji Quran harian waktu malam. Mereka main setiap malam, hari Isnin sampai hari Jumaat. Kami ada 4 orang ustazah lagi. Isteri saya mengendalikan tahfiz puteri. Saya mengendalikan tahfiz putera. Tapi di tahfiz puteri tu kami pasang kemah banyak. Kemah tu setiap malam ada orang taman main mengaji. Dan kita cuma ambil yuran RM20 sahaja satu bulan. RM20 sahaja satu bulan untuk belajar daripada Iqra' sampailah Quran. Bermula lepas maghrib, yakni pukul 8 sampai pukul 9.30 atau 9.45 macam tu. 70 orang lebih. Kita bayar gaji kepada 4 orang ustazah. Tuan-tuan perempuan tahu, bila anak dia tak main, bila anak dia tak main lah, kan ya? Bila anak dia tak main 5 hari, maka dia hantar WhatsApp kat isteri saya tu. Ustazah, anak saya tak main mengaji 5 hari. Saya nak kena bayar penuh juga ke RM20 atau potong RM5. Rasa macam nak luku kepala orang tua tu. Apa perangai jahanam macam tu? Mana nak berkat?
Cuti sekolah, kita tak cuti mengaji. Tapi anak dia cuti, tak mau. Ustaz, tak payah bayar kono anak saya cuti. La ilaha illallah. Bukan kita mengharap ke duit tu sebenarnya. Duit itu tak mengharap pun. Kita bayar gaji ustazah tu, tak pakai duit tu pun tak cukup duit tu. RM20. Tapi nak bagi tahu mak bapak bahawa di sana ada keberkatan. Itu manusia ni cukup berkerak. Dia top up dekat handphone dia tu RM100 sebulan. Dia tak payah takut, tak risau langsung. Tapi nak top up untuk Quran anak dia, cukup takut. Tapi kami ni macam mana? Saya kata dengan isteri saya, proceed, jalan terus. Don't worry, jangan risau. Kalau dunia kita tak dapat, Allah sediakan untuk kita di akhirat nanti. Dah selesai. Dah lah anak-anak yang mai tu, jin pun takut dengan budak-budak tu. Dia riuh lah, ya Allah, tak reti. Ustazah muda-muda tak larat nak jerit dengan mereka. Tapi hakikat tu lah. Kalau kita tengok bila anak kita tak menjadi, cek diri kita lah. Okay, cek diri kita. Bila anak kita ngaji Quran tak berapa boleh, apa tak berapa boleh, cek diri kita lah. Takut-takut kita berkira sama dalam hal tu. Ya, kita takut yang itulah. Okey, baik. Jadi perkara yang paling asas dalam hidup kita yang kita nak faham, khairukum man ta'allamal Qur'ana mu'allamah, iaitu sebaik-baik kamu adalah orang yang pertama belajar Quran. Kita ni sampai hari ni jangan berhenti belajar Quran. Ustaz belajar macam mana? Bila buka YouTube dengar ceramah, bila ada mana-mana penceramah yang besar-besar datang, pi dengar ilmu-ilmu tambahan. Kaji dalam kitab. Itu belajarlah tu. Bukanlah maksud, belajar dengan kitab tanpa guru, maka belajar dengan setan. Sebenarnya, ustaz yang bercakap tu yang setan. Cepat betul mengata orang. Sabarlah. Bukan. Belajar tambahan. Belajar tambahan ni, kita boleh belajar dari mana-mana je. Kuliah. Saya semalam kuliah online dengan SMP, ex pelajar 1965 Sekolah Menengah Penanti Bukit Mentajam. Kan ya? Belajarlah online ke itu ke, janji kita belajar. Yang pasti ilmunya itu kena sahih. Maka saya nak tekan kepada diri saya, diri kita semua muslimin dan muslimat, pastikan kita ada tugasan belajar Al-Quran sampai mati. Kerana di sana Allah kata khairukum, sebaik-baik manusia. Jangan berhenti belajar Quran. Macam mana nak belajar? Baca Quran dekat rumah, tengok hukum apa ni ya? Lain macam, nampak macam apa panjang macam tanda ombak tsunami lebih kurang. Tengok sekejap. Ceklah dekat Google. Sekarang kita ada handphone. Bukan tak ambil gambar handphone tu. Dekat handphone ada ulama besar nama Al-Ulamatul Google. Bicara. Tekan saja. Bagaimana cara mengenali hukum mad arid li sukun. Boom, dia keluar semua. Bagaimana mengenal hukum mad lazim kalimi musaqqal contohnya. Semua dia keluar. Ni masalah kita tak cari. Ilmu duk ada depan mata. Kita duk tengok grup WhatsApp, tolak zoom. Tak tahu apa benda dalam tu. Itu rugi. Sangat-sangat rugi. Maka, jom. Perkara pertama, kita belajar Al-Quran. Bagaimana bentuk belajar? Terpulang. Nak belajar secara tahsin. Ya, secara detail. Ya, tahsin dia betul-betul detail. Every single word. Yang tu boleh. Tapi pada saya lah, kalau nampak macam umur-umur kita bakal-bakal jenazah ni kan, yang geng-geng kencing manis, geng-geng gaut, geng-geng darah tinggi, sakit jantung, tak payah belajar. Hak nu mati takut terus mati. Kan? Yang kena belajar pertama, menyebut ayat dengan betul, menyebut huruf dengan betul. Kita sebut ya ayyuhallazina amanu. Kita tak sebut ya ayyuhallazina amanu. Kita kata ya ayyuhallazina amanu. Betulkan huruf zal. Bukan zina, tapi zina.
Ya, tu kena jaga. Sebutan salah satun, bukan salah satun. Ya, salah satun satisu. Tu huruf sa. Kita kena sebut huruf sad dengan betul. Sa, ta. Ada angin dalam pipi kita. Ta, ti, tu. Ada angin. Kalau tak ada angin, angin tu pi belikat lah tu. Tu kan. Tu kita kena ngaji tu. Ngaji takat mana kita mampu lah. Usaha buat. Boleh tak boleh, itu bukan perkara dia. Ngaji dulu. Jumpa Tok Imam. Tok Imam, saya nak test baca Fatihah sekejap. Cukup ke? Tidak, imam kita paling berumur kat sini nampak. Pergi jumpa tanya, Imam, tolong dengar sekejap. Nak baca Fatihah jadilah. Kan? Apa susah? Ini dah biar dah lah awak tu bodoh di bawah, bodoh sampai ketua. Iya. Kadang-kadang muka kita nampak cerdik, bila baca-baca le bodoh rupanya. Cuma kita tidak buang perangai bodoh tu untuk jadi cerdik sikit. Pertama, jadi orang belajar. Kedua, wa'allamah, dan dia mengajar pada orang lain. Dia bukan ta'allama, dia tu belajar Quran, wa'allamah, dan dia juga mengajar pada orang lain. Hak ni juga, bila kita dah belajar, orang pertama kita ajar siapa? Isteri. Itu orang pertama yang dah menikah ni, isteri. Duduk, yang cuba awak baca Fatihah nak tengok. Agak-agak kita dah menikah dengan isteri kita ni, dah berapa puluh tahun dah. Agak-agak pernah test gitu. Kan. Panggil yang duduk sini kejap, cuba baca Fatihah. Abang nak dengar. Kan. Kita pun lebih kurang belagak macam Tok Guru juga waktu tu. Dan kita bukan rumah pandai. Tapi ar-rijalun qawamun 'ala nisa. Kita lelaki ni ketua. Dengar dia baca lain macam bunyinya. Nak kata Jerman bukan, Jawa bukan, apa. Tu kena tegur. Kena betulkan. Fatihah baca bagi elok-elok, gitu gini lebih kurang. Pernah ke tidak kita ambil tahu isteri kita tu ada ilmu ke tidak tentang solat, terutama dalam hal bacaan yang fardu-fardu. Kena ambil peduli tuan-tuan. Kena ambil peduli, insya-Allah. Sebab tu jangan berhenti untuk ngajar. Paling penting, ajar kepada isteri kita, ajar kepada anak-anak dan orang bawahan kita. Majikan ajar kepada pekerja dia. Kalau dia tak mampu ajar, dia panggil ustaz-ustaz datang mengajar kepada pekerja dia. So ini hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Quran. Satu. Sebaik-baik orang adalah orang yang mengajar Quran. Dua. Dan paling baik di antara orang ramai ini adalah orang yang belajar dan kemudian mengajar Al-Quran. Apa lagi yang kita nak daripada Al-Quran, melainkan kita usaha memperbetulkan apa yang terkurang lagi di dalam kehidupan kita. Ya, saya sarankan sekali lagi kepada kita orang lelaki. PKP hari itu baru bongkar, baru pecah rahsia jadi imam dekat rumah. Ulang inna a'tayna qul huwallahu ahad. PKP hari itu tak boleh main masjid, mayang tarawih. Solatlah tarawih dengan keluarga. Tu kalau yang berani. Kan? Ada kata tak apalah, abah solat sini, mama solat belah mana, anak tak tahu pergi mana. 2 tahun kita tak boleh main masjid, kecuali AJK kot 5 orang ke berapa orang macam tu kan. Hak lain tak boleh main. Maka semua kita ni dipaksa untuk jadi imam lah pada ketika itu. Bini ni 40 tahun nikah dengan kita. Malam tu baru perasan, la inna a'tayna qul huwallah. Itu Allah tu boleh tahan lagi, nak juga jadi imam. Ini nampak serban dengan jubah bukan main. Tapi time PKP dia kata tak apa, pakai sembahyang sendiri-sendiri ya. Tu pun ada manusia main tang mana. Sebab kadang-kadang kita boleh berubah dengan pakaian kita, tapi kita tak berubah dengan ilmu dan usaha kita. Maka kita dilihat seperti kita alim, banyak ilmu, tapi rupa-rupanya
kita sangat jahil di dalam ilmu. Maka kesimpulan kita pada hari ini, ketahuilah Al-Quran adalah kitab yang tak ragu-ragu. Letakkan Al-Quran rujukan pertama kita, isi kandungannya. Bukan baca yang bahasa Arab tu, tapi tengok apa yang ada dalam Quran, hukum hakam di dalamnya, apa yang Allah pesan kepada kita dalam Al-Quranul Karim. Tukar konsep bacaan bahasa Arab, tukar kepada suka membaca terjemahan dan tafsir. Itu paling baik. Letak di rumah, paling tidak tafsir biasa, tafsir pimpinan Ar-Rahman. Itu paling mudah, paling ringkas sekali. Siapa nak ilmu banyak, boleh pakai Sahih Tafsir Ibn Kathir. Dia ada 10 jilid. Lah ni harga dia murah lah, tinggal RM500 saja. Ui ustaz, RM500 mahal. Mahal apa nak masuk syurga? Kan? Yang hampa buat rumah sampai tambah depan 38,000, tambah belakang 40,000, lepas tu mati tak boleh bawa. Yang tu hampa sanggup. Tak, kadang-kadang kita pun bodoh juga sebenarnya. Tu kan. Keluar modal besar sikit. Untuk apa? Untuk cari syurga Allah. Ataupun yang mudah lah. Quran lah ni macam-macam. Telaga biru bawa keluar apa ni? Al-Quran Al-Muyassar. Quran besar macam tu. Kalau mata rabun macam kita ni, kan, maka boleh baca Quran hak besar tu. Dalam Quran tu, dia ada dalam bahasa Arab, dia ada terjemahan, dia ada asbabun nuzul, asbab turunnya ayat, dia ada kaitan hadis dengan tu lagi, dia ada poin-poin tertentu. Lagi mudah bagi orang awam. Kalau tuan-tuan tak ada ilmu asas untuk baca tafsir, baca Al-Quran yang muyassar, yang macam tu. Al-Quran mudah, yang mengambil poin daripada ayat-ayat. Dan moga-mogalah kita jadi orang yang faham Al-Quran, bukan buta sampai mati. Yang ni memang kita kena buat sungguh-sungguh, insya-Allah. Baik. Dan last sekali nak pesan sekali lagi, terus belajar Al-Quran, kerana Allah kata sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar dan orang yang mengajar Al-Quran. Ya, insya-Allah. Cukup waktu dah, 7.30 lebih kurang. 1-2 soalan silakan kalau ada. Okey, nampak macam faham lah tu. Sila tuan. Solat Jumaat. Okey, baik. Solat Jumaat, hari Jumaat, pagi ni lah, pagi Jumaat ni kan. Soalan tentang bolehkah kita solat sunat qabliyah? Baik. Jawapan yang pertama sekali, tidak ada hadis yang khusus berhubung tentang solat sunat qabliyah Jumaat. Yang ada hadis khusus adalah solat sunat ba'diyah Jumaat. Yakni 2 rakaat atau 4 rakaat, boleh buat di masjid atau buat di rumah. Untuk muka kita, buat dekat masjid. Kalau balik rumah, tak ada harapan. Itu satu. Okey, hak tu jangan tinggal. Tapi manusia lah ni, depa pulun qabliyah Jumaat, ba'diyah Jumaat, calo-calo pakat balik pergi macam tu. Tambah-tambah dekat luar pula bungkus banyak. Ambil-ambil, capai-capai, balik macam tu lah. Tak, yang nak dibuat tuntutan solat sunat yang dipanggil sebagai solat sunat muakkadah. Muakkad adalah ba'diyah Jumaat. Maksimum 4. Paling baik. Kalau saya buat 4 dengan 2 salam. Baik. Soalan dia adalah qabliyah Jumaat. Qabliyah Jumaat ni berlaku bila? Berlaku selepas azan yang pertama dan sebelum khutbah. Sebelum khutbah. Jawapan dia, tak ada satu pun hadis yang sahih yang cerita tentang qabliyah Jumaat. Yang ada tentang qabliyah Jumaat ni adalah hadis umum. Hadis umum yang mengatakan antara 2 azan, yakni azan dan iqamah, maka ada solat sunat. Tapi Nabi buat tak? Tak. Para sahabat buat tak? Tak. Para tabi'in buat tak? Tak. Hadis dia. Imam Asy-Syafi'i petik hadis tu daripada
kitab Imam Syafi'i kata, aku memilih hadis yang Nabi apabila Nabi sampai di masjid, lalu Nabi naik terus ke mimbar. Masa Nabi sampai, Nabi terus naik ke mimbar. Nabi memberi arahan kepada Bilal untuk azan. Dan selepas azan, maka Nabi terus bangun untuk berkhutbah. Ada ke tidak ruang untuk solat sunat? Tak ada. Tak ada. Kan? Dari itu hadis yang sahih. Kalau tuan-tuan betul-betul mazhab Imam Syafi'i yang berpandukan kitab maka tuan-tuan akan ikut yang tu. Tetapi saya juga tidak menyalahkan orang lain. Ya, disebabkan ada hadis yang umum yang mengatakan antara azan dan iqamah, walaupun hadis itu tak sebut antara azan dan iqamah solat Jumaat, dia tak sebut. Tapi antara azan dan iqamah ada solat sunat. Sebab tu Nabi tak buat. Sebelum maghrib Nabi tak buat. Sebelum asar Nabi tak buat. Sebab itu nama ghairu muakkad atau bukan muakkadah. Maka saya katakan bahawa pertama, secara peribadi saya tak buat. Kenapa? Tidak ada suruhan secara khusus. Saya tak buat. Jadi ustaz buat apa? Saya duduk lah. Pernah satu ketika kita duduk, orang sebelah cuit. Saya tengok muka dia rasanya siku je. Tu kan. Hang nak buat, hang buat. Hang jangan tunjuk yang hang tak cerdik. Itu satu benda. So, saya tidak menghalang orang yang nak buat. Dan saya tidak katakan ianya sebagai bid'ah. Walaupun ada pandangan yang mengatakan ianya bid'ah. Satu amalan tambahan. Kerana kalau ada ulama mengatakan seandainya ia itu betul-betul sunnah, dah tentu Nabi buat. Dah tentu para sahabat buat. Dah tentu para imam mazhab buat. Tapi kenapa mereka tak buat? Salafus salihin, tabi'in. Maka mereka menggunakan kalimah yang tu dan mereka mengatakan ianya bid'ah. Tapi saya kekal mengatakan yang perlu buat adalah ba'diyah, bukan qabliyah. Dan saya tak buat kerana saya melihat semua hadis, kebanyakan hadis menceritakan Nabi tak buat, para sahabat tak buat. Malah hadis yang dipilih semuanya menunjukkan tak ada ruang untuk solat sunat qabliyah. Dan di hujung saya katakan, saya tidak menghalang orang lain untuk buat. Kenapa? Walaupun tak ada hadis khusus, tapi hadis umum masih ada. Itulah kalimah dia. Contoh, kita pernah sebut dulu pasal menyapu kepala. Menyapu kepala ketika wuduk. Hadis riwayat Abu Daud, sahih cuma satu kali. Cuma satu kali. Tapi bila ada hadis umum yang lain yang mengatakan perbuatan ni 3 kali, maka kita mengambil semuanya 3 kali. Tapi hakikatnya hadis yang khusus kata yang lain semua 3 kali, tapi menyapu kepala hanya 1 kali. Jadi yang lain semua hampa buat. Yang ni sebab Nabi tak buat, para sahabat tak buat, semua tak buat. Maka pada saya buat apa yang Nabi buat dan saya tak buat apa yang Nabi tak buat, kerana itu lebih selamat daripada kita menambah-nambah dalam hal agama. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, kesimpulan dia mudah. Siapa nak buat, buat. Tapi jangan tinggal ba'diyah tu. Yang ba'diyah tu, ini bukan main punya rajin. Pulun qabliyah ni ke, bukan main. Baca pun sampai kawan sebelah pun dengar lah kira. Saya habis-habis semayang zoom balik macam tu ya. Yang tu rugi. Kalau kata dia nak memilih, ustaz, qabliyah ke ba'diyah? Saya kata ba'diyah. Jangan buat qabliyah. Pasal apa? Sebab awak dah nak pilih. Tapi kalau awak tak mau pilih, awak pulun dua-dua sekali. Kalau awak nak ikut mujtahid ilmu hadis, maka awak tinggal qabliyah, jangan buat. Buat ba'diyah. Itu sahaja. Wallahu a'lam. InsyaAllah sampai sini dulu. Macam biasa, saya nak war-warkan madrasah tahfiz puteri saya, kami masih mencari pelajar. Lagi ada 5 kekosongan.
Ada 5 kekosongan pelajar perempuan, umur dia 10 tahun dan ke atas. Ya, 10 tahun. Ke atas tu bukan sampai 55 lah. 55 pun susah nak jaga kencing manis, darah tinggi ya, susah jaga. Maksimum yang ada kat kami tu 19 tahun. Ya, 19 tahun. Pelajar perempuan atas daripada 10 tahun. Atau kalau tuan-tuan tahu ada orang miskin yang anak-anak mereka ini terbiar. Ya, mereka tak mampu nak bayar yuran, rekomen hantar mai sini. Pihak masjid boleh uruskan mereka, hantar mai kat madrasah kami, kita belah. InsyaAllah. Takkan nak makan 3 kali satu hari, makan ayam goreng setiap hari, muka pun dia naik macam ayam, tak ada masalah. Tak ada masalah. Nak bagi badan berisi, nak beli pakaian bagi, tak ada masalah. Rezeki mereka ada di mana-mana sahaja yang Allah tentukan. Ya, baik. Satu lagi, siapa-siapa yang nak bagi derma, saya alu-alukan juga. Kami belanja lebih kurang 20,000 untuk masak. 20,000 sebulan untuk beli bahan mentah, untuk masak, untuk ini, untuk makan lah. Untuk makan 60 orang termasuk dengan staf. Ya, moga-moga Allah bagi kebaikan. Juga dekat Facebook juga saya alu-alukan ada lebih kurang 377 orang dalam WhatsApp, dalam grup ni insya-Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Dosa teman-teman dan jiran-jiran kami ya Allah. Dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami mengingati-Mu ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadap-Mu ya Allah. Bantu kami dalam kami belajar Al-Quran ya Allah. Dalam kami memahami dan beramal dengan isi kandungannya ya Allah. Bantu kami dalam kami menghafaz Al-Quran ya Allah. Bantu kami dalam kami berdakwah dalam mengajar Al-Quran ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.